kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP bila masanya, iaitu setelah satu purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal, termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras yang sederhana. Kemudian yang ketiganya ialah 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan, jam 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1. Ya, berkolerasi daripada apa yang diucapkan dalam perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Pelan Pemulihan Negara dibahagikan kepada 4 fasa, merujuk kepada ambang yang telah memberikan gambaran bagaimana taburan kes dan juga penurunan kes itu akan membolehkan kerajaan beralih daripada satu fasa ke fasa berikutnya sehingga Disember 2021. Persoalan yang penting, bagaimana Pelan Pemulihan Negara ini boleh dijana dan juga boleh digerakkan secara bersama, bukan sahaja melalui peranan kerajaan tetapi juga peranan society ataupun masyarakat dan juga gerak kerja oleh masyarakat dan juga mereka yang terlibat dalam menggerakkan Pelan Pemulihan Negara ini. Itu akan kita bincangkan untuk bercakap lebih lanjut tentang Pelan Pemulihan Negara dan bagaimana perubahan fasa-fasa yang akan kita lalui secara bersama. Kita malam ini bersama dengan Tuan Herizal Hasri yang juga merupakan Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Herizal, apa khabar? Kita bersua kembali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik saja. Macam mana semua di RTM? Alhamdulillah, kami semua sihat dan mudah dan juga berada dalam keadaan yang baik, dan kita harapkan agar Tuan Herizal juga berada dalam keadaan sihat walafiat untuk kita membawakan perkembangan pada malam ini. Sudah pastinya kita nak mendapatkan dapatan dan respon awal daripada Tuan Herizal sendiri berkenaan Pelan Pemulihan Negara. Dicadangkan ataupun dibahagikan kepada 4 fasa. Itu banyak bergantung kepada perubahan kes. Cuma dari segi dapatan data dan juga perubahan-perubahan positif yang dapat kita gambar, apakah berkemungkinan fasa-fasa itu akan dapat kita lalui mengikut jadual yang telah pun ditetapkan, Tuan Herizal? Terima kasih. Jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat daripada pelan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, ya, saya merasakan bahawa ada beberapa perkara yang menjadi landasan yang harus kita fahami. Perkara pertama adalah kita pada hari ini mengetahui lebih banyak tentang COVID ini dan cara-cara bagaimana untuk kita mengendalikan diri kita, mengendalikan negara kita berbanding dengan setahun yang lepas contohnya, ya. Jadi kalau kita lihat perubahan yang atau pelan yang dibentangkan itu, tentu sekali kita melihat perubahan daripada fasa pertama ke fasa kedua itu bilangan jangkitan COVID itu masih agak tinggi. Maksudnya bilangannya adalah berkurangan daripada ataupun lebih kurang 4,000 kes sehari. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya pada hari ini lebih bersedia, sistem perubatan kita lebih bersedia berbanding dengan setahun yang lepas. Kalau kita masih ingat setahun yang lepas, kita ada 60, 70 kes, 200 kes, 300 kes, kita total lockdown. Nak keluar rumah pun tak boleh. Kerana pada waktu itu kita masih mempelajari bagaimana cara yang terbaik untuk kita mengimbangi, ya, kapasiti di hospital ataupun bagaimana sistem kita dapat menampung kes-kes yang sebegitu. Tapi pada hari ini, walaupun berada dalam tahap 4,000, kita sudah selesa ataupun bukan selesa, maksudnya kita sudah bersedia untuk bergerak ke fasa yang seterusnya. Jadi itu yang pertama, itu yang penting. Yang keduanya adalah untuk kita mencapai nombor-nombor ataupun objektif-objektif seperti yang telah dibentangkan itu, saya merasakan bahawa apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sebenarnya satu visi yang luas. Ya. Kita semua harus mencari jalan bagaimana kita boleh menjayakan visi ini. Maksudnya kita sama-sama harus menyumbang. Untuk kita mendapat sesuatu yang lebih mapan. Maksudnya kita tidak mahu bergerak daripada fasa 1 ke fasa 2 contohnya, dan kemudian kembali kepada fasa 1 lagi. Itu kita tak nak. Apa yang kita mahu adalah sesuatu yang linear. Lepas 1, 2, lepas 2, 3 dan lepas 3, 4. Jadi untuk memastikan itu berlaku, kita harus sama-sama
meletakkan segala usaha kita pada hari ini supaya kita dapat mendukung visi ini. Jadi kita sudah nampak bahawa kerajaan lebih bersedia, sistem perubatan kita mungkin lebih bersedia berbanding setahun yang lepas. Tetapi kalau kita lupa dan alpa, maksudnya perubahan ini bukanlah satu perubahan yang mapan. Dia akan berbolak-balik dan itu tentu sekali tidak baik untuk negara kita dan ekonomi kita. Ya, Tuan Rizal, sudah pasti kita perlu realistik dalam merencana perbincangan kita untuk melihat kita bukan ingin melihat taburan kes itu sehingga sifar kes dalam masa terdekat, tetapi adalah untuk melandaikan keluk jangkitan terma yang banyak digunakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan supaya dalam kita melandaikan keluk jangkitan, jumlah pesakit yang masuk ke ICU dan juga jumlah pesakit yang masuk ke ward-ward dan fasiliti kesihatan dapat dikurangkan untuk mendampingi dan tidak membebankan petugas-petugas kesihatan. Makanya dalam perihal ini, apakah exit strategi program imunisasi COVID-19 dilihat sebagai satu jalan keluar, satu-satunya pilihan kita dalam mengurangkan dan juga mendapat sifar kes jangkitan COVID-19? Bagi saya, Cik Ismail, memang tentu sekali kerana sekali lagi setahun yang lepas kita tidak tahu pun sama ada kita mungkin akan memperolehi vaksin atau tidak. Semuanya masih dalam kajian, semuanya tidak pasti. Pada hari ini kita sudah pun ada vaksin. Itu yang pertama. Yang keduanya, berdasarkan pengalaman negara-negara yang sudah menjalankan vaksinasi yang besar ke atas populasi mereka, kita nampak penurunan kes yang agak ketara. Yang keduanya, bukan sahaja penurunan kes tetapi juga kes-kes kematian menurun. Dan kes-kes kronik contohnya di hospital juga menurun. Ini dapat meningkatkan kapasiti hospital, juga kapasiti pekerja-pekerja doktor-doktor dan juga jururawat kita untuk memberikan lebih masa. Jadi kalau mereka dapat memberikan lebih perhatian dan lebih masa kepada pesakit, tentu sekali boleh mengurangkan kadar kematian. Jadi bagi saya vaksinasi itu penting kerana vaksinasi itu dapat mengurangkan impak COVID ini dalam masyarakat secara menyeluruh. Tetapi vaksinasi itu sahaja bukan satu-satu jalan keluar. Itu juga penting untuk kita faham. Okey, itu sebabnya kita cakap kita harus mencapai semacam herd immunity ataupun immunity kelompok. Maksudnya kalau kita mempunyai vaksin 200% pun daripada populasi di negara kita, tetapi hanya 40% orang di Malaysia yang mahu mengambil vaksinasi, makanya kita tidak sampai atau tidak dapat mencapai immunization ataupun imunisasi kelompok. Kalau kita tidak dapat capai imunisasi kelompok, maksudnya sentiasa negara ini terdedah kepada satu kelompok jangkitan yang luas. Dan ini akan mengambil masa yang lama. Dan kelompok jangkitan yang luas juga, saya bukannya pakar perubatan, tetapi saya faham bahawa dengan lebih besar kelompok jangkitan itu, maka lebih besarlah juga possibility atau kebarangkalian untuk virus itu mutasi. Okey, jadi itu juga kita tidak mahu. Jadi maksudnya sekarang ini memang adanya vaksin itu penting, adanya program vaksinasi yang berkesan itu penting, tetapi juga mencapai imuniti kelompok penting. Untuk mencapai imuniti kelompok, kita harus sama-sama berusaha untuk mengajak seramai mungkin untuk menjalankan proses vaksinasi atau mengambil vaksinasi ini. Jadi bagi saya sekali lagi untuk melawan COVID ini, ia harus ada semacam kerjasama yang sangat kukuh di antara semua lapisan masyarakat dan juga pemerintah ataupun kerajaan. Kalau kerajaan sahaja mempunyai program yang baik, tidak cukup. Kalau kerajaan tidak mempunyai program yang baik juga, tidak boleh. Tetapi masyarakat harus mendukungi dan masyarakat juga harus mengikuti. Barulah kita boleh bergerak ke hadapan. Tuan Rizal, di sebalik kritikan dan perdebatan tentang bagaimana fasa pemberian vaksin ini yang dianggap sebagai perlahan, sebenarnya kalau kita teliti kembali, kita berada dalam satu fasa yang agak pantas dalam
dalam pemberian dan juga pemerolehan vaksin. Kerana kalau kita imbas kembali, dijanjikan untuk mungkin Februari ataupun Mac 2022 baru fasa 3 akan selesai ataupun dimulakan. Namun begitu, dalam perihal ini kita sudah pun membuat persiapan untuk memulakan fasa ketiga bagi pemberian vaksin, dan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjangkakan sehingga November dan juga Disember nanti juga kita akan mendapat sekurang-kurangnya hampir 50% imuniti kelompok. Jadi ini digambarkan bahawasanya komitmen yang ditunjukkan oleh JKJAV dan MOSTI dalam perolehan vaksin, bukan saja Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac, tetapi juga vaksin-vaksin baru satu dos, membuktikan bagaimana kejayaan yang ditunjukkan oleh MOSTI dan JKJAV, Tuan. Memang benar. Sebenarnya saya rasa saya harus nyatakan di sini sebab kadang-kadang kita seakan alpa ataupun terlupa dengan usaha-usaha gigih yang dijalankan oleh banyak pihak. Memang mudah untuk kita memberikan kritikan, tetapi untuk menjayakan atau untuk menjalankan usaha-usaha ini sebenarnya adalah satu perkara yang lain. Tetapi kalau kita melihat rekod bagaimana kita berada dalam satu situasi yang agak membimbangkan pada suatu masa kerana kita tidak mempunyai supply vaksin yang konsisten. Jadi itu tentu sekali membimbangkan kerana kita harus mencapai sekurang-kurangnya 130,000, 130,000, kemudian 150,000 dan kemudian 200,000 untuk kita mencapai imuniti kelompok. Jadi saya sekali lagi ingin menyatakan di sini bahawa MOSTI contohnya di bawah menterinya Saudara Khairy Jamaluddin dan juga Menteri Luar Wisma Putra di bawah Menteri Datuk Seri Syamuddin yang semuanya bergerak seiring dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berusaha sedaya upaya untuk memastikan bukan sahaja kita mempunyai plan atau program vaksinasi yang efektif di dalam negara, tetapi juga memastikan kita mempunyai supply vaksin yang mencukupi. Itu sangat penting. Kalau kita ada plan yang bagus tetapi vaksin kita tidak cukup, itu kan juga satu masalah yang besar. Jadi kita pun tahu bahawa di dunia ini ada juga masalah yang dipanggil vaksin diplomasi ataupun hoarding of the vaccine. Jadi banyak negara-negara yang lebih maju, terutama 3 bulan yang lepas, mereka hoard ataupun mereka menyimpan vaksin-vaksin ini. Mereka mempunyai jumlah vaksin yang hampir 200 atau 300 melebihi daripada apa jumlah yang mereka perlukan. Jadi banyak negara-negara yang terganggu jadual untuk menerima vaksin. Seperti yang kita semua ketahui, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Luar, Yang Berhormat Menteri MOSTI seringkali bercakap tentang ini, bagaimana dunia harus sama-sama bergerak seiring dan memastikan semua mendapat vaksin yang mencukupi untuk kita keluar daripada pandemik ini. Jadi kalau negara-negara barat contohnya atau negara-negara maju menyimpan vaksin ini, mungkin mereka merasakan mereka selamat. Tetapi keselamatan mereka itu tidak sustainable, tidak mapan kerana COVID ini memerlukan keseluruhan penduduk dunia itu mencapai semacam imuniti kelompok untuk kita memberhentikan ataupun mengurangkan penularannya. Pada pendapat saya, kita mungkin tidak akan dapat menghapuskan COVID ini. Dia mungkin akan terus berada bersama kita. Tetapi yang penting kita harus mencapai satu tahap di mana kita dapat mengawal. Dan untuk mencapai tahap itu, semua harus ada vaksin yang mencukupi. Jadi di atas usaha-usaha ini kita telah pun nampak bahawa supply vaksin itu meningkat untuk Malaysia. Itu membolehkan kita meningkatkan proses vaksinasi kita dengan lebih cepat. Jadi saya setuju, memang kalau kita lihat graf itu, kita bergerak dengan agak pantas. Tetapi memang kita tidak nafikan ada satu masa, ada satu period di mana kita semua bimbang kerana kita mempunyai sedikit kekangan daripada menerima vaksin-vaksin ini. Jadi untuk itu saya rasa bergerak ke hadapan. Saya terus mengharapkan bahawa negara-negara yang lebih maju akan terus memberikan ruang untuk negara-negara lain untuk menerima vaksin supaya kita semua akan mencapai imuniti kelompok. Itulah masalahnya kerana berlaku masalah monopoli vaksin dan juga monopoli yang digambarkan oleh negara-negara maju menyebabkan sedikit perlahan dalam pemberian dan juga perolehan vaksin. Tuan Rizal, kita nak berjeda seketika dan berehat seketika untuk kita kembali selepas ini dalam Bicara Naratif.
yang anda sedia maklum, fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun dilancarkan dan suntikan vaksin telah mula diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan di seluruh negara. Fasa kedua yang akan dimulakan tidak lama lagi disasarkan kepada golongan berisiko tinggi dan warga emas. Manakala dalam fasa ketiga pula, vaksinasi kepada golongan berusia 18 tahun ke atas akan menyusul selepas itu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada rakyat Malaysia agar mendaftarlah dengan segera untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Lebih 800,000 penjawat awam akan menyumbangkan imbuhan tetap kerajaan ITK dan imbuhan tetap khidmat awam ITKA kepada akaun amanah bencana. Pemotongan bagaimanapun tidak melibatkan frontliners serta penjawat awam grade 1 hingga grade 28. Kami menyokong penuh. Sebagai penjawat awam, saya sangat terbuka dan sangat bersetuju. Sedikit sebanyak sumbangan ini akan membantu Kerajaan meringankan beban rakyat. Ini adalah sumbangan saya kepada pembangunan negara yang terkesan dalam memerangi COVID-19. Terima kasih penjawat awam. Saya seorang penjawat awam sangat berbanggalah. Kami berharap dengan sedikit sumbangan dari kami dapat membuktikan kebersamaan penjawat awam, dapat memberi impak yang positif dalam usaha kerajaan, dapat membantu rakyat yang sedang berada dalam kesusahan. Kita mesti menang. Saya menyokong usaha ini. Dan kita mengambil manfaat walaupun vaksin ini dibuat oleh berbagai-bagai pihak. Kita tak boleh kata bahawasanya ini bukan dibuat oleh orang Islam maka kita tidak boleh mengambilnya. Itu bukan alasan yang benar. Nabi SAW itu sakit pada akhir hayatnya. Maka fakana al-wufudul Arab taqdamu alaihi min kulli wajh. Maka perwakilan Arab datang kepada baginda daripada seluruh pelosok negeri dan berbagai-bagai tempat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatan'atu lahul an'at. Mereka mensifatkan kepada Nabi ubat-ubat. Fakuntu wa'alijuha lahu, kata Aisyah, akulah yang membancuh ubat itu untuk Nabi. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil manfaat daripada ubat-ubat yang disifatkan kepada baginda oleh perwakilan Arab. Sebab itu maka orang-orang yang menyatakan vaksin tak bermanfaat, dia telah meninggalkan ikhtiar dan tidak menggantikan dengan ikhtiar yang lebih bermanfaat. Kita boleh beralih pada fasa ketiga sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang atau threshold yang berikut, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke paras 2,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam berada di tahap selesa dengan penurunan kadar penggunaan katil di ICU ke paras yang mencukupi, dan 40% populasi negara kita telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Ya, 4 fasa yang digagaskan dalam Pelan Pemulihan Negara yang insya-Allah akan dicapai menjelang pengakhir tahun 2021 seperti yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Masih lagi bersama dengan Tuan Hairizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategi Antarabangsa ISIS Malaysia. Tuan Hairizal, diberitakan ataupun difahamkan mengikut laporan negara kerugian hampir 1 bilion ringgit sehari dalam kita menepani pandemik COVID-19. Itu tidak termasuk lagi dengan jumlah suntikan fiskal stimulus perbelanjaan termasuk belanjawan 2021 yang berjumlah lebih 600 bilion ringgit. Dalam perihal kepada bagaimana negara mempunyai kita kata perolehan dan juga bagaimana kemampuan negara dari segi keuangan dan ekonomi untuk menepani masalah pandemik COVID-19 ini, sejauh mana tafsiran dan juga jangkaan dalam 6 bulan berikutnya khususnya dalam kita merencana bagi belanjawan 2022? Jadi bagi saya sudah tentu ini adalah sesuatu yang sangat penting dan membimbangkan, terutama sekali kalau pandemik ini berterusan, kalau kita gagal mengawal penularan COVID, di mana kita mungkin harus menutup sektor-sektor ekonomi kita dengan lebih lama, tentu sekali impak
ke atas ekonomi akan lebih tinggi. Seperti mana yang kita ketahui, setakat ini kita telah pun agak rugi. Itu termasuk opportunity cost. Maksudnya pendapatan yang bakal kita dapat tetapi kita tidak dapat oleh kerana kita terpaksa mengawal pergerakan ekonomi di Malaysia. Itu yang dikatakan 1 bilion sehari. Jadi maksudnya kita tidak boleh ketinggalan. Sistem kewangan kita, saya tidak merasakan sistem kewangan kita berada dalam keadaan yang kritikal. Tetapi kalau ini dipanjangkan, tentu sekali ini adalah sangat membimbangkan. Sistem kewangan itu satu, tetapi livelihood juga sesuatu lain. Maksudnya lebih ramai yang akan terkesan, lebih banyak mungkin syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang terpaksa tutup dan sebagainya. Dan juga ia mungkin akan memberikan impak kepada sistem perbankan kita, kerana mungkin juga akan terdapat peningkatan daripada segi pembayaran balik hutang ataupun loan dan sebagainya. Jadi tidak ada negara di dalam dunia yang boleh memberikan moratorium berpanjangan dengan secara automatik dan segalanya, kerana semua ini ada kos di belakangnya. Jadi bagi saya itulah sangat penting visi untuk menarik kita keluar daripada keadaan ini, dan bagi saya semua lapisan masyarakat harus faham bahawa kita sama-sama harus berganding bahu untuk keluar daripada kemelut ini. Kerana kalau tidak, memang tentu sekali ia akan membebankan sistem kewangan negara kita dengan lebih tinggi, dan ini tentu sekali akan memberikan impak jangka masa yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat banyak negara-negara barat sudah pun mula terbuka, dan juga negara-negara maju di Asia Pasifik sudah mula membuka ekonomi mereka. Jadi peluang-peluang itu sebenarnya sudah mula berlaku, ataupun ekonomi dunia sudah dengan walaupun agak perlahan tetapi sudah mula untuk menampakkan kesihatan ataupun menampakkan peningkatan yang lebih baik. Jadi kalau kita masih terperangkap di mana kita tidak dapat membuka ekonomi kita, kita akan terlepas peluang untuk terus berada di antara barisan hadapan untuk sama-sama mencari peluang-peluang yang ada di dalam ekonomi post-pandemik. Kerana post-pandemik ini tentu sekali akan melonjakkan ekonomi dunia, kerana banyak peluang-peluang yang terpaksa dibuat pada satu jangka masa yang terkehadapan. Jadi inilah sekarang masanya untuk semua peluang-peluang itu dijalankan. Jadi kita memang akan mendapat ataupun menampakkan sesuatu yang kita panggil economic boom, post-pandemic economic boom. Jadi di mana Malaysia di saat dunia maksudnya mula ataupun di saat ekonomi itu mula memberikan peluang. Jadi bagi saya, kalau kita tidak dapat keluar dalam satu jangka masa yang cepat dan strategik seperti yang digambarkan oleh plan ini, kita akan terlepas peluang itu. Jadi jangan cerita 1 bilion saja sehari, kita mungkin akan terlepas peluang masa depan yang lebih tinggi. Jadi itulah kepentingannya bagi saya yang kita semua harus faham. Baik, berlanjutan daripada peluang yang diceritakan oleh Tuan Harizal tadi, blessing in disguise ataupun perkara yang mungkin kita boleh melihat dari segi sudut positifnya apabila dengan kenaikan harga minyak di peringkat global, malah dengan kenaikan harga minyak sawit setan metrik juga telah pun menunjukkan peningkatan perjanjian baru yang dimeterai antara Malaysia dan negara-negara Timur Tengah dalam meningkatkan kuota bagi pelaksanaan dan juga pemberian minyak sawit juga menunjukkan bahawasanya jumlah pendapatan boleh ditingkatkan melihat kepada ekonomi pesisir luar yang boleh ditingkatkan dan juga boleh dicuba meneroka peluang-peluang yang baru. Pada pandangan Tuan Harizal, bagaimana ia boleh mendampingi masalah-masalah kekurangan pendapatan yang dialami di peringkat domestik diterjemahkan dalam pendapatan yang ditingkatkan di peringkat global? Itulah yang kalau kita lihat memang benar, sebab daripada setahun yang lepas kita nampak bahawa usaha ini adalah sangat konsisten daripada pihak kerajaan, daripada pihak yang berhormat Perdana Menteri, Menteri Luar dan juga banyak menteri-menteri kabinet yang sentiasa cuba untuk melihat bagaimana untuk kita mencari peluang-peluang yang ada untuk kita sama-sama maksudnya mencari jalan bagaimana untuk kita mengimbangi
situasi yang agak meruncing pada waktu itu di dalam negara. Jadi alhamdulillah kita dapat nampak pada hari ini beberapa hasil-hasil yang agak positif seperti yang telah pun dinyatakan dan juga alhamdulillah bahawa kita nampak bukan sahaja ada peningkatan daripada segi beberapa hasil kita yang agak penting terutama sawit dan juga minyak itu hasil-hasil Malaysia yang agak penting untuk ekonomi kita. Ada juga peningkatan daripada segi harga pasaran dunia untuk komoditi-komoditi ini. Jadi ini memang dapat membantu. Jadi bagi saya kita tidak semuanya doom and gloom bukannya semuanya kita ini berada dalam satu situasi yang agak melemaskan. Sebenarnya memang ada beberapa ruang dan tapi ruang itu tidak automatik. Itu berlaku di atas satu usaha yang bagi saya sangat strategik yang dilakukan secara konsisten dan kita nampak bibit-bibit hasilnya pada hari ini. Tetapi itu daripada segi kerajaan. Kita juga tidak boleh lupakan daripada pihak swasta juga. Banyak pihak-pihak swasta di Malaysia ini sentiasa mencari peluang-peluang dan sangat cepat untuk pivot. Maksudnya sangat cepat untuk menyesuaikan diri dan mencari peluang-peluang yang ada. Dan kita juga nampak bahawa walaupun bukan semua, mungkin sebilangan kecil sektor swasta yang dapat mencuri peluang sewaktu zaman pandemik ini, itu juga dapat membantu secara tidak langsung untuk mengimbangi. Tetapi semua ini tidak cukup kerana kalau kita terus berada dalam kemelut ini seperti yang saya katakan, semua usaha ini mungkin tidak akan mencukupi. Bukan sahaja ia tidak akan mencukupi, opportunity cost bagi saya ataupun kos terlepas yang adalah sangat tinggi jadi ini bagi saya inilah sebabnya walaupun kita ada beberapa situasi yang membantu dan menyelamatkan kita, kita harus sangat serius untuk mencari jalan untuk memendekkan kemelut COVID yang ada dalam negara kita pada hari ini. Sebentar tadi Tuan Rizal ada bercerita tentang institusi perbankan dan juga institusi kewangan situasi dalam pandemik COVID-19. Ya, memang benar. Ada yang beranggapan pada permulaan pandemik ini situasi kewangan akan berlaku seperti mana krisis subprima yang berlaku di Amerika Syarikat apabila tindakan kerajaan Amerika Syarikat terpaksa bail out beberapa institusi keuangan untuk memastikan kelangsungan dan survivability-nya. Namun sebaliknya berlaku dalam situasi pandemik ini apabila banyak institusi keuangan mencatatkan keuntungan laporan hasil tahunan yang cukup memberangsangkan. Ini menggambarkan bahawasanya institusi keuangan berada pada posisi yang kukuh untuk menzahirkan bantuan-bantuan ataupun moratorium yang lebih bersasar khususnya kepada mereka yang terjejas dan juga peminjam-peminjam yang terjejas. Dalam perihal ini, bagaimana kita boleh melihat peranan institusi perbankan juga penting bukan sahaja membantu kerajaan tetapi juga CSR membantu masyarakat? Sebenarnya kalau kita mahu bandingkan dengan mungkin krisis 1997 mata wang, krisis mata wang yang kita harus lalui dan juga krisis-krisis yang berikutnya yang Malaysia juga terkesan krisis mata wang kita agak sangat terkesan sebab sangat dekat dengan kita, tapi subprime crisis contohnya adalah agak jauh tapi kita juga terkesan tentu sekali sistem perbankan kita menjadi lebih matang dari tahun ke tahun kerana segala yang berlaku, segala krisis yang berlaku ini mengajar kita sesuatu dan mengajar sistem kita sesuatu dan penambahbaikan itu sentiasa dijalankan. Jadi pada hari ini walaupun mungkin kita belum lagi mencapai kepada satu tahap di mana sistem perbankan kita sangat kukuh contohnya, tetapi kita agak resilient agak kita sudah nampak bahawa sistem perbankan kita mampu untuk menghadapi krisis begini. Jadi bagi saya itu sesuatu yang baik untuk Malaysia. Dan ini juga diperakui oleh dunia bahawa Malaysia mempunyai sistem perbankan yang agak stabil. Nah, oleh kerana itu kita nampak bahawa walaupun pada tahun lepas utamanya sekali walaupun berada dalam keadaan yang tidak tentu, kita tak tahu lagi ke mana arahnya COVID ini, sistem perbankan kita mampu untuk mengambil satu langkah yang agak berani bagi saya untuk membantu kerajaan, membantu masyarakat memberikan moratorium dan tentu sekali ini ada kos untuk sistem perbankan itu sendiri. Jadi bagi saya seperti yang Saudara Ismail nyatakan bahawa oleh kerana kelicinan mungkin pelaburan dan sebagainya
dan kebijakan pelaburan yang dijalankan oleh sistem-sistem bank-bank di negara kita, mereka nampak bahawa mereka telah pun mencatatkan keuntungan, dan kita tidak ada nampak pun bank yang tutup sepanjang 2000 ataupun awal 2021 oleh kerana impak daripada apa yang terjadi pada 2020. Jadi bergerak ke hadapan, tentu sekali kita sentiasa, bagi saya ini adalah harapan saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Sekali lagi saya mengatakan bahawa untuk menangani COVID ini dan untuk membawa ekonomi kita pada dasar yang lebih kukuh untuk masa depan, perlu semua bekerjasama. Jadi tentu sekali jawapan saya kepada soalan tadi adalah tentu sekali saya mengharapkan bahawa bank-bank akan terus bekerjasama untuk membantu melihat bagaimana cara yang terbaik untuk menangani krisis ini, terutamanya memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat yang sangat memerlukan ataupun perniagaan yang sangat memerlukan. Nah, perinciannya yang bagaimana itu tentu sekali harus diperincikan. Bagaimana untuk dijalankan itu sangat penting, kerana kalau tersalah langkah efeknya boleh menjadi sangat negatif, dan ia boleh backfire ataupun menjadikan melemahkan sistem ekonomi kita lagi. Jadi ini semua bukan sesuatu perkara yang mudah. Jadi tentu sekali perancangan penting, tentu sekali koordinasi di antara kerajaan dan pihak swasta juga sangat penting. Tetapi saya pasti dan saya yakin bahawa bank-bank di Malaysia akan terus mencari jalan untuk menyokong inisiatif-inisiatif yang akan dapat mengukuhkan lagi sistem kita. Tetapi itu adalah harapan saya. InsyaAllah. Memang benar sekali, dalam kita meneruskan kemampanan ekonomi sudah pasti ada beberapa tindakan yang lebih efektif dan lebih berinovasi perlu dilakukan dan melihat perubahan pandemik COVID-19 disesuaikan dengan perubahan tuntutan ekonomi semasa. Tuan Rizal, kita nak berehat seketika. Sebenarnya kita kembali nanti dalam Bicara Natif, kita meneruskan perbincangan kita. Anda positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan? Perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah? Ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain. Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Hello, saya membuat panggilan daripada mahkamah. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat pertuduhan atas nama anda. Anda perlu selesaikan hutang yang tertunggak untuk mengelakkan nama daripada disenarai hitamkan. Anda perlu masukkan duit ke dalam akaun yang saya bagi tadi itu. Ya, hari ini. Okey, terima kasih. Jangan berkongsi sebarang maklumat peribadi dan perbankan anda. Jangan mudah panik. Tamatkan talian jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak polis. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sinilah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun.
Oi! Daripada fasa ketiga, kita akan dapat beralih kepada fasa keempat. Sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang berikut, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke suatu paras bawah 500 kes. Sistem kesihatan awam kita berada di paras yang selamat, termasuklah kadar penggunaan katil di ICU di paras yang mencukupi, dan 60% populasi negara ini telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Ya, ucapan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bercerita peralihan fasa 3 ke fasa 4 bergantung kepada jumlah pemberian vaksin dan juga bergantung kepada imuniti kelompok yang akan dapat dicapai oleh negara dalam menghadapi pandemik COVID-19. Masih lagi bersama dengan Tuan Harizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia, malam ini dalam saluran berita RTM dan juga TV1 Bicara Natif. Tuan Harizal, tadi kita banyak bercerita tentang bagaimana prestasi ekonomi dan juga isu-isu vaksin yang banyak dibangkitkan. Cumanya kita juga bercerita tentang korelasi daripada kenyataan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Keuangan, mengatakan dari segi isu pengangguran dan juga bidang pekerjaan melihatkan kepada perkembangan yang positif dalam melihat penurunan kadar pengangguran berbanding tahun lalu. Cumanya ada yang mempersoalkan dan juga ada yang memberikan pandangan bahawasanya ia mungkin merujuk kepada bagaimana peluang yang disediakan oleh gig ekonomi, dan pandangan itu diterjemahkan apabila ramai menyatakan gig ekonomi ini bukan satu bidang pekerjaan yang menjanjikan kestabilan, job security maupun social security. Jadi apa pandangan Tuan Harizal dalam melihat kepada bidang-bidang pekerjaan baru yang boleh diteroka menjamin job security dan social security dalam pandemik ini? Jadi sebenarnya persoalan gig ekonomi pada hari ini saya rasa perbincangannya sudah berubah. Kerana dalam 2 atau 3 tahun yang lepas apabila semacam gig ekonomi ini berkembang, kita nampak bahawa ramai yang lebih suka ataupun lebih cenderung untuk memasuki bidang ini tanpa memikirkan tentang job security. Tapi tentu sekali apabila berlaku rencatan terhadap ekonomi, terutamanya pada waktu ini oleh kerana pandemik, dan tentu sekali isu keselamatan ataupun security untuk job security ataupun keselamatan pekerjaan untuk rakyat itu adalah satu yang sangat penting. Jadi bagi saya, bergerak ke hadapan, kita harus merangka satu sistem yang lebih baik di mana kita dapat memberikan semacam kebolehan untuk pekerja-pekerja yang mahu berada di dalam sektor gig ekonomi ini, di mana mereka mempunyai kebolehan-kebolehan tertentu. Yang pertama, kebolehan tertentu untuk memudahkan mereka untuk menceburi bidang-bidang yang lain jika terdapat rencatan terhadap apa yang mereka lakukan. Bagi saya, skill-skill ini adalah sangat penting bergerak ke hadapan. Setiap pekerja di Malaysia ini perlu mempunyai beberapa skill, bukan sahaja satu skill. Jadi kalau berlaku apa-apa rencatan terhadap sektor mereka itu, dah mereka boleh nampak cara untuk beralih kepada sektor yang lain. Itu yang pertama. Tapi itu tidak mencukupi. Yang kedua, kita harus memikirkan satu sistem di mana kita dapat meningkatkan kestabilan dan juga job security ataupun social security untuk pekerja-pekerja di dalam gig ekonomi. Jadi kita harus merangka satu sistem di mana kerajaan dan juga pemilik syarikat ataupun usaha-usaha ataupun perniagaan yang memberikan pekerjaan kepada rakyat dari dalam sektor gig ekonomi ini mencapai semacam persetujuan bahawa mereka dapat bergabung dan mungkinnya mencarum di dalam satu dana, contohnya untuk meningkatkan
social security untuk pekerja-pekerja dalam bidang ini. Ini telah pun dibuat di beberapa negara yang lain dan kita harus melihat ke arah itu, bergerak ke hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menarik perbincangan ini sedikit tentang apa yang banyak mungkin saya baca, bertanyakan apakah sebenarnya strategi untuk membantu perniagaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperincikan di dalam pelan seperti mana yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bentangkan. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat penting dan saya pasti bahawa perincian untuk membantu sektor-sektor yang terjejas dan juga pekerja-pekerja yang terjejas itu tentu sekali akan diperincikan dalam satu jangka masa yang dekat. Tetapi apa yang lebih penting bagi kita, kalau kita melihat pelan ini dan kalau kita dapat mencapai apa yang dibentangkan ini ataupun objektif seperti yang dibentangkan, pastinya impak itu tidaklah begitu mendalam dan itu yang kita mahu, itu yang pertama. Tetapi walau bagaimanapun kita tentu sekali tidak dapat lari daripada realiti di mana impak itu telah pun ada. Ada tentu sekali ada golongan yang semakin terjejas berbanding dengan setahun yang lepas. Dan tentu sekali kerajaan seperti mana kerajaan telah tunjukkan pada setahun yang lepas, kerajaan sentiasa akan memikirkan cara yang terbaik bagaimana untuk membantu golongan ini. Jadi saya pasti perincian itu akan dibentangkan dan saya pasti kerajaan akan mencari jalan bagaimana untuk menampung atau membantu golongan-golongan ini. Kita kena faham bahawa kalau golongan-golongan yang terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang ini tidak dibantu, itu akan melambatkan lagi proses pemulihan ekonomi kita. Kalau kita tidak membantu syarikat-syarikat kecil dan sederhana, itu akan melambatkan lagi proses pemulihan kita. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dan saya pasti kerajaan akan lakukan dalam satu jangka masa yang terdekat. Berlanjutan daripada itu juga, apabila diceritakan tentang perniagaan kecil dan sederhana, khususnya pada industri PKS, servis tidak kiralah apa jua bidang modul perniagaan dan juga pekerjaan itu. Apa yang penting adalah ramai yang tertanya, yang memang benar ada bantuan yang diberikan. Namun resiliensi ataupun ketahanan sesuatu perniagaan itu banyak bergantung kepada keuntungan dan juga operasi perniagaan. Kita sedia maklum memang dicadangkan perniagaan secara dalam talian. Namun margin keuntungan itu adalah lebih kecil berbanding perniagaan secara fizikal dijalankan. Maka apakah pelan pemulihan negara ini dalam fasa yang disebutkan, fasa 2, 3, 4, boleh digunakan sebagai rujukan yang berautoritatif dan solid untuk memastikan agar setiap perniagaan kecil ini mempunyai pelan-pelan perniagaan dalam fasa-fasa berikut? Kerana ada juga yang mengeluh mengatakan dalam fasa buka dan menutup perniagaan itu, kadang-kadang mereka barangkali agak terkesima dan juga agak sukar untuk memastikan korelasi operasi perniagaan dapat diteruskan mengikut kepada strategi perniagaan yang telah dirangka pada awalnya, Tuan. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Walaupun kita seringkali cuba untuk memikirkan untuk mencapai suatu hasil ataupun plan yang bagi saya berstruktur untuk setiap apa yang mungkin akan berlaku dalam negara kita, realitinya tidak semudah itu. Tentu sekali apabila kita berdepan dengan realiti itu dengan keadaan yang agak tidak tentu dan ini adalah normal bagi apa mana pun krisis, kita tentu sekali harus menjadi lebih fleksibel, mencari jalan yang terbaik, tidak termaktub ataupun tidak perlu terlalu mengikut sesuatu pelan dan suatu sistem yang ada. Jadi bagi saya apa yang diperkatakan itu benar dan sangat penting untuk kita tekankan di sini. Namun begitu sebagai sebuah negara dan juga sektor-sektor swasta dalam negara ini, kita semua harus meningkatkan ability atau kebolehan kita untuk menjadi lebih agile ataupun lebih
maksudnya lebih inovatif dan kreatif di dalam waktu-waktu begini. Saya bukanlah seorang yang percaya bahawa kerajaan itu mempunyai solution ataupun jawapan kepada setiap permasalahan di dalam negara. Namun saya juga percaya bahawa kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk meletakkan landasan yang betul dan landasan yang stabil untuk negara kita. Jadi untuk itu ianya juga memerlukan memerlukan industri-industri kecil, pemain-pemain di dalam ekonomi untuk lebih fleksibel dan lebih kreatif. Tentu sekali ini bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi realitinya kalau kita melihat kepada kadar keselamatan ataupun kadar kita ekonomi kita yang belum lagi merudum teruk itu menunjukkan bahawa terdapat semacam resilient di dalam pemain-pemain industri kita, terdapat semacam resilient untuk semua penduduk. Namun begitu, walaupun mereka resilient, ini adalah sesuatu yang sangat sukar, satu tempoh masa yang sangat mencabar. Jadi, tapi saya pasti kalau kita dapat melepasi tempoh ini, tentu sekali kita menjadi lebih kuat. Jadi saya mengajak untuk kalau boleh kita berfikir secara positif, mencari jalan untuk berinovasi, mencari jalan untuk bagaimana untuk kita mempertingkatkan daya ketahanan diri dan daya ketahanan perniagaan kita, dan pada masa yang sama untuk kerajaan terus membantu. Tidak boleh kerajaan membantu sahaja dan kita tidak buat apa. Tidak boleh kerajaan memberikan moratorium sahaja dan kita duduk rumah, kita tak nak kerja, tak nak bayar loan dan sebagainya. Tidak boleh untuk kerajaan memberikan kita bantuan kepada industri kecil dan kita boleh tutup kedai kita, ambil cuti 3 bulan, 4 bulan. Saya juga ada melihat bahawa beberapa laporan pada tahun lepas menunjukkan ada syarikat-syarikat yang menerima bantuan tetapi masih membuang pekerja contohnya. Dan ini adalah sesuatu yang kita jangan berbuat begitu. Kita tidak boleh berlaku tidak adil dan kita tidak boleh berlaku semacam itu kerana kita harus faham bahawa ini adalah bukan situasi untuk mementingkan keuntungan semata-mata. Situasi ini menarik kita bersama-sama untuk mementingkan survival untuk kita sama-sama bergerak supaya kita dapat keluar daripada permasalahan ini. Ya, itu yang amat menyedihkan kerana ada pihak yang mengambil kesempatan khusus dalam isu subsidi upah apabila majikan ada yang mengambil subsidi upah tetapi tidak menyalurkannya kepada para pekerja dan disalurkan kepada kita kata golongan sasar yang memerlukan. Tuan Heriza, kita akan menyambung perbualan kita seketika nanti untuk kita menutup bicara naratif kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Saya juga telah meminta JKJAV untuk melihat semula proses pendaftaran vaksin agar dapat dipermudahkan lagi, termasuk cadangan melaksanakan proses pendaftaran secara automatik bagi memastikan seramai mungkin rakyat kita divaksinasi. Saya juga mendengar keluhan daripada penduduk di luar bandar, di kampung-kampung dan di pedalaman, terutamanya warga MAS yang suka untuk membuat pendaftaran dan menerima vaksin ini. Dan untuk itu saya telah mengarahkan semua kementerian dan juga agensi kerajaan yang terlibat agar menggunakan semua aset kerajaan bagi mempermudahkan untuk mereka mendapat vaksin.
Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Bersama kembali dalam Bicara Naratif, sudah pastinya kita bersama dengan Tuan Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategi dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Tuan Herizal, kita sedia maklum dalam kita mendepani pandemik COVID-19, proklamasi darurat telah pun diisytiharkan dan juga diperkenankan oleh Seri Pertugas Baginda Pertuan Agong dan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 telah pun dikuatkuasakan. Cumanya yang menjadi perdebatan adalah apabila ada setengah pihak yang berkepentingan cuba untuk mempertikaikan keabsahan pelaksanaan penguatkuasaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, malah ada juga yang cuba mencadangkan pewujudan badan-badan jawatan kuasa untuk menggantikan apa yang kita sudah ada sekarang. Jadi ini menimbulkan mungkin polemik politik yang tidak sihat ataupun pandangan-pandangan tidak sihat di atas kepentingan individu-individu tertentu. Apa pandangan Tuan Herizal dalam melihat dalam isu pandemik COVID-19 ini, kita perlu menilai secara objektif, bukan melihat kepada kepentingan individu tertentu sahaja, Tuan Herizal? Jadi bagi saya ada dua segi daripada soalan tadi. Yang pertama, kita harus merayakan demokrasi di dalam negara kita. Maksudnya pandangan-pandangan tentang apa jua tata cara atau bentuk governance atau berkerajaan di Malaysia ini harus dilihat dan dibenarkan, kerana ini akan mengukuhkan lagi sistem demokrasi kita, akan dapat membawa banyak lagi pihak untuk mengetengahkan pandangan mereka. Itu yang pertama. Jadi bagi saya adalah seorang yang merayakan demokrasi. Saya rasa adalah penting untuk terutamanya pendapat-pendapat sebegini untuk diketengahkan. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, yang lebih penting saya rasa daripada persoalan ini, apakah niat di sebalik pandangan-pandangan tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang agak sukar sedikit, kerana ada orang memberikan pandangan kerana mereka betul-betul percaya bahawa pandangan ini adalah baik untuk negara contohnya. Tapi ada juga pihak-pihak yang memberikan pandangan adalah untuk kepentingan mereka semata-mata ataupun kepentingan sebahagian kelompok semata-mata. Jadi di dalam satu sistem demokrasi, kita harus pandai mengimbangi situasi ini. Jadi bagi saya, kita pun telah melihat beberapa institusi, terutamanya institusi yang tertinggi di negara kita, institusi raja-raja kita sangat terbuka untuk menerima pandangan, tetapi juga pada masa yang sama tidak semestinya semua pandangan itu akan dituruti kerana ia harus diimbangi. Jadi bagi saya itu yang lebih penting. Kalau kita menutup ruang untuk orang memberikan pandangan, itu tidak healthy, itu tidak baik untuk perkembangan minda kita sendiri, perkembangan sistem kita sendiri di Malaysia. Tetapi kalau yang memberi pandangan juga tidak ikhlas dan yang memberi pandangan itu membawa kepentingan politik semata-mata, itu juga adalah tidak sesuai dan itu juga adalah tidak sihat untuk rakyat Malaysia, kerana sekarang ini bukannya masa untuk berpolitik. Sekarang ini adalah masa untuk sama-sama kita mengangkat kepentingan
ekonomi dan kepentingan negara kita bersama-sama ya. Jadi bagi saya itu pandangan saya lah. Baik, dan kita juga bercakap tentang bagaimana kebijaksanaan Kebawah Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong apabila baru-baru ini sudah pun berkenan untuk bertemu dengan wakil daripada setiap parti politik untuk melihat apakah pandangan dan juga apakah antara dapatan yang boleh dihasilkan untuk membawa kepada perbincangan yang lebih lanjut tentang menepani pandemik COVID-19. Maka dalam perihal ini, perkara-perkara seperti itu dilihat sebagai unprecedented untuk menerima pandangan daripada setiap ahli-ahli parti politik supaya kita digerakkan secara bersama. Malah jawatan kuasa pengurusan darurat juga melibatkan ahli-ahli daripada wakil pembangkang untuk memberikan gambaran dan juga gagasan tentang menangani pandemik COVID-19. Jadi bagaimanakah iltizam untuk kita mencapai kesepaduan dalam politik itu boleh diterjemahkan melalui figura Kebawah Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Bagi saya itu adalah satu perkembangan yang baik. Seperti yang telah pun dinyatakan, ini adalah satu perkembangan yang baru di dalam negara kita. Dan tentu sekali ordinans darurat pada hari ini berbeza dengan ordinans darurat pada masa-masa yang lepas. Ini kita berdepan dengan satu cabaran yang kita tidak pernah mimpi kita terpaksa harungi di dalam hidup kita, dan tentu sekali tidak juga dia berbeza daripada dia bukanlah ordinans darurat keselamatan contohnya, dia adalah ordinans darurat kesihatan ya. Jadi bagi saya ada perbezaan-perbezaan yang nyata, itu yang pertama. Tetapi daripada segi bagaimana institusi-institusi di Malaysia ini, daripada NGO, daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi yang bukan kerajaan, dan juga daripada institusi yang lebih tinggi ya, institusi beraja contohnya, kita telah nampak bahawa ada semacam pergerakan untuk kita mengajak kita bersama-sama mementingkan unity ya, national unity, untuk kita menangani krisis ini bersama. Jadi bagi saya semua itu adalah perkembangan yang positif. Namun begitu kita harus faham ini adalah sesuatu yang baru untuk segenap lapisan masyarakat. Kita masih dalam proses untuk maksudnya menggunakan masa ini ataupun menggunakan peluang ini dengan sebaiknya, dan tentu sekali ada ruang-ruang yang boleh kita baiki. Jadi bagi saya tentu sekali figura yang Kebawah Yang Mahamulia ya, yang di-Pertuan Agong adalah satu yang sangat positif, memberikan kita semacam mengajak bersama-sama untuk terus menuju ke hadapan, tetapi itu juga harus didokongi bukan sahaja daripada segi ahli-ahli politik di dalam kerajaan, tetapi juga ahli-ahli politik pembangkang contohnya, dan juga semua lapisan-lapisan yang lain ya. Jadi kalau kita dapat mencapai semacam pemahaman yang lebih baik, kalau kita dapat mencapai satu tata cara kerja yang lebih berkoordinasi di antara semua pihak-pihak yang berbeza, tentu sekali kita akan dapat menangani krisis ini dengan lebih baik. Tetapi tentu sekali ini adalah satu proses, kita belum sampai kepada tahap yang bagi saya adalah satu tahap yang memuaskan. Tetapi tentu sekali kita sedang bergerak ke arah itu. Baik, Tuan Harizal, satu pandangan yang baik dan terima kasih untuk pandangan yang konklusif. Selama lebih kurang sejam kita dalam bicara nanti pada malam ini. Sudah pastinya kita memberikan penjelasan dan juga ketulusan untuk kita melihat bagaimana pelan pemulihan ekonomi negara dapat diterjemahkan dan juga dijana dengan penglibatan bukan sahaja pihak kerajaan tapi juga pihak masyarakat. Terima kasih kepada Tuan Harizal Hesri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategi dan Antarabangsa ISIS Malaysia kerana bersama kami dalam bicara nanti pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan agar sokongan dan juga dukungan daripada semua rakyat supaya 6 bulan terakhir dalam 2021 ini dapat kita sama-sama berdepani dan juga menangani pandemik COVID-19 dengan kerjasama yang diberikan dan juga dengan setiap dasar-dasar kerajaan yang digagaskan. InsyaAllah hanya yang terbaik untuk rakyat dan juga pastikan anda yang melengkapkan pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya Ismail Adnan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.